Saya pula yang bukan Islam, sepatutnya saya yang belikan bir untuk diorang. Ini tak, ini Muslim yang bagi minum bir kepada kafir ni dulu. Tak kala saya mula nak rasa, nak tahu serba sedikit tentang Islam dan sebagainya, hantar 2 ekor ini datang. Lu orang Melayu sembah apa? Dia jawab, sembah Tuhan. Saya kata, sembah Tuhan? Saya selalu tengok you sembah hadap itu dinding saja. Itu dinding lu punya Tuhan ke? Saya memeluk Islam kerana jawapan dia yang simple ini. Pendakwah Malaysia Ustadz Firdaus Wong mengatakan salah satu sebab kuat dirinya memeluk agama Islam adalah karena jawaban dari pertanyaan kepada temannya berhasil meyakinkan dirinya. Ustadz Wong yang telah banyak mengislamkan non-muslim di Malaysia ini dulunya pernah menjadi pemain sepak bola pada usia 22 tahun dan qadarullah dia mengalami cedera dan harus beristirahat selama kurang lebih 1 bulan. Dia berhenti dari bermain bola karena cedera itu dan mulai perjalanannya dalam mencari Tuhan. Awalnya dia berpikir tentang kehidupan. Apa tujuan hidup kita sebagai manusia? Apa sekedar hidup, mencari uang, kawin, punya anak, tua, lalu mati? Lalu apa bedanya kita dengan monyet? Waktu itu saya mula fikir tentang kehidupan. Saya mula fikir tentang kehidupan, iaitu apa tujuan hidup saya? Adakah hidup saya ini sekadar cari duit, enjoy, lepas tu kahwin, dapat anak, tua, sakit, mati? Saya fikir macam tu. Adakah itu kehidupan saya? Adakah itu tujuan kehidupan saya? Kalaulah itu tujuan kehidupan saya, apakah beza saya dengan kera di hutan? Tak ada beza. Waktu itu saya mula nak mencari. Saya percaya ada Tuhan, tetapi konsep yang saya percaya simple, tak complicated. Saya tak sempat nak baca semua kitab dan saya tak minat nak baca semua kitab waktu itu. Konsep saya simple. Saya percaya Tuhan wujud, Tuhan ada, tetapi Tuhan bukan manusia. Dan manusia macam kita tak boleh jadi Tuhan. Dalam perjalanannya mencari Tuhan, beliau mengkaji semua agama yang ada di Malaysia waktu itu dan semuanya dia tolak, kecuali Islam, karena dia berpikir Islam adalah agama orang Melayu dan Cina tak boleh masuk agama Islam. Kemudian beliau pergi ke Kuching, Sarawak, dan di sanalah semua menjadi jelas. Ketika Ustadz Wong mengkaji Islam dan mulai terbuka kepada Islam, ujian datang. Allah justru mengirim orang-orang Muslim untuk menguji hatinya. Teman-teman Ustadz Wong di Sarawak mengajak dia pergi ke sebuah pub untuk sekedar senang-senang di sana. Saya pergi ke Kuching, Sarawak, pergi ke Kuching, Sarawak, dan di situ, di Sarawak dia berbeza dengan Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, di tengah bandar, dia banyak kelab dan pub. Tetapi di Kuching, Sarawak, dia ada tetapi jauh dan biasanya lebih kecil berbanding dengan Kuala Lumpur. Bukan lebih kecil, sangat kecil. Bila di Sarawak, kawan saya satu malam tu dia call. Dia kata, Wong, jom kita keluar minum. Kalau ada orang ajak keluar minum, kita tak ada duit, kita tanya, kau belanja ke? So dia kata, yes, saya belanja. Last mereka bawa saya pergi ke pub. Tak apalah, pergi pub, apa salahnya? Setakat nak minum bir. Setakat nak minum orange ke coke ke, tak apa. Bila sampai, saya yang bukan Islam, mereka dua ni yang Muslim, mereka kata, you duduk. Wow, hebat. Tak apa, saya duduk lah. Dia orang belanja kan, buat apa nak sibuk-sibuk? Orang belanja, kita duduk lah, diam-diam. Bila mereka datang, mereka bawa sekali bir. Nah, jom kita minum. Saya tengok kat dia orang, bukan Melayu tak boleh minum ke? Tak apa, kadang-kadang boleh punya, sudah minum taubatlah. Saya pula yang bukan Islam, sepatutnya saya yang belikan bir untuk dia orang. Ini tak, ini Muslim yang bagi minum bir kepada kafir ni dulu. Pelik kan? Lantak dia, saya tak ada halal dan haram, kita yamsing je lah. No problem. Tapi waktu itu hati saya fikir, saya sedang fikir, Tuhan ni sedang memainkan saya. Tak kala saya mula nak rasa, nak tahu serba sedikit tentang Islam dan sebagainya, hantar 2 ekor ini datang.
Peristiwa di pub itu membuat Ustadz Wong kepikiran. Saat keinginannya untuk masuk Islam mulai kuat, ia malah dihadapkan dengan muslim yang justru menodai Islam. Beberapa minggu dia sempat kepikiran, namun peristiwa itu justru membuatnya berpikir kembali dengan hati bahwa dia ingin mencari Tuhan bukan karena manusia, sebab dia ingin kenal siapa Tuhannya. Sampai akhirnya dia bertanya pada teman muslimnya, dan dia mendapat jawabannya. Allahu Akbar. Kenapa hantar 2 ekor ni datang waktu itu? Adalah seminggu, beberapa minggu tu saya rasa frust, tak mau fikir dah. Tapi bila saya fikir balik, bila saya dah bertenang, saya fikir balik, wait, aku nak cari Tuhan bukan kerana manusia. Aku nak cari Tuhan kerana aku nak kenal Tuhan, bukan sebab mereka. Lantak dia orang lah. Jadi saya pergi tanya soalan kepada kawan saya. Saya tanya kepada kawan saya, bro, kita orang Cina kalau sembah Tuhan, ada nampak tahu Tuhan di depan. Lu orang Melayu sembah apa? Dia jawab, sembah Tuhan. Saya kata, sembah Tuhan? Saya selalu tengok you sembah, hadap itu dinding saja. Itu dinding lu punya Tuhan ke? Saya punya jahat dulu, itu dinding lu punya Tuhan ke? Dia kata, tak ada. Kita ada sembah Tuhan, tapi itu Tuhan you tara nampak punya. Saya kata, tara nampak mau sembah apa? Nampak baru ada tak ada benda wujud, tapi you tak nampak. Okey, dia tak nampak tak semesti tak wujud. Saya kata, apa lu cerita? Bagi contoh sikit. Dia tanya saya, Wong, kamu ada rasa angin tak? Saya kata, ada. Kamu ada nampak angin tak? Saya kata, come on lah bro, tak ada angin masa kan pokok bergoyang. Itu jawapan saya. Lalu dia kata, bukan, angin, pokok yang kau nampak bergoyang itu bukan angin, itu kesan tiupan angin. Engkau bayangkan Wong, waktu itu saya terdiam. Ada logik dia juga. Waktu itu saya terdiam dan dia sambung dan dia kata, Wong, engkau bayangkan, angin yang diciptakan Tuhan pun engkau tak boleh nampak, tapi engkau rasa angin itu, rasa kewujudan angin itu, dan kamu nampak kesan tiupan daripada angin itu. Jadi macam mana mungkin kamu boleh nampak Tuhan yang menciptakan angin itu? Tuhan itu wujud, kamu rasa kewujudan dia, dan kamu nampak kesan penciptaan dia. Jawapan dia senang ke susah? Adik-adik percaya tak kalau saya katalah saya memeluk Islam kerana jawapan dia yang simple ini. Hayya 'alal falah.